Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Dan antara nikmat Allah Ta'ala yang paling mahal dalam hidup kita ialah apabila Allah Ta'ala kurniakan kepada kita taufik untuk sentiasa bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran merupakan kitab petunjuk yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita umat manusia, sehinggakan sesiapa yang sentiasa berpegang teguh kepada Al-Quran, maka ia tidak akan pernah sesat buat selama-lamanya, dan insya-Allah dia akan selamat di dunia sampai ke akhirat nanti. Baik, insya-Allah pada hari ini kita akan membahaskan ayat yang pertama daripada surah Al-Mumtahanah. Pada minggu lepas kita baru saja membahaskan muqaddimah kepada surah Al-Mumtahanah. So hari ini insya-Allah kita akan bahas mulai daripada ayat yang pertama. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang tengah menonton, silalah buka surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 dalam Al-Quran. Kita akan bahaskan bermula daripada ayat yang pertama. Baik, Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. Baik, ayat yang pertama ini sebagaimana kita bahaskan pada minggu lepas, ia mempunyai asbabun nuzul, bahawa ayat ni diturunkan Allah Ta'ala pada asasnya berkaitan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah, yang mana dia menghantar surat ke Mekah kepada orang-orang musyrik ketika mana mendengar perancangan Nabi SAW yang hendak melakukan Fathu Makkah ataupun pembebasan kota Mekah daripada cengkeraman kuasa orang-orang musyrik dekat sana, kerana perjanjian Hudaibiyah yang telah diadakan antara Rasulullah SAW dengan orang-orang musyrik telah pun mereka ingkari. Maka Nabi SAW pun hendak melakukan Fathu Makkah ataupun pembebasan kota Mekah daripada orang-orang musyrik yang mensyirikkan Allah Ta'ala di kota Mekah. So akhirnya apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah ni diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah mengutus sahabat seperti Ali bin Abi Talib dan ada juga Miqdad, ya, dan Zubair untuk pergi mengambil surat yang telah pun dititipkan Hatib bin Abi Balta'ah kepada seorang wanita musyrikah yang hendak berjalan menuju kota Mekah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ni. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya.
kata Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil musuhku dan musuh kamu menjadi teman rapat. Walaupun pada asasnya ayat ni diturunkan Allah Ta'ala berkenaan dengan sahabat Hatib bin Abi Balta'ah, tetapi ayat ni juga ditujukan kepada kita. Kerana seperti mana biasa saya sebut, kaedah dalam memahami asbabun nuzul ialah al-ibrah bi'umumil labzi la bi khususis sabab. Yang dijadikan pegangan dalam memahami ayat-ayat yang mempunyai asbabun nuzul ialah keumuman lafaz ayat tersebut, bukanlah kekhususan sebab. So walaupun ayat ni tadi diturunkan berkenaan sahabat yang mulia Hatib bin Abi Balta'ah, tetapi ayat ni juga ditujukan kepada kita semua, orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka Allah mengatakan pada ayat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu awliya. Awliya ni maknanya khulasa, orang-orang spesial. Wa ahibba, orang yang kamu cintai. Tidak boleh. Maka ayat ini secara tegas dan jelas menyatakan kepada kita tahrimu mualatil kuffar. Haram kita mualah, loyal, berpihak kepada orang-orang kafir. Sebagaimana kes yang berlaku kepada Hatib bin Abi Balta'ah. Dia hendak memberitahu kepada orang-orang musyrik bahawa Nabi SAW hendak datang ke kota Mekah untuk melakukan Fathu Makkah. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ni, la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya. Maka kata para ulama, tahrimu mualatil kuffar, haram kita bekerjasama, haram kita berpihak kepada orang-orang kafir, ya. Bahkan mawaddatu a'da'illahi wa tamkinuhum kabiratun minal kabair wa dhalalun an sabilil mu'minin. Bahkan berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah Ta'ala, berpihak kepada musuh-musuh Allah Ta'ala, kabiratun minal kabair, itu satu dosa daripada dosa-dosa besar, termasuk bahagian daripada dosa besar. Wa dhalalun an sabilil mu'minin, dan ia juga merupakan kesesatan daripada jalan orang-orang yang beriman kepada Allah, ya. Bahkan lebih daripada itu lagi, al-mualah aqidatun, keberpihakan itu termasuk bahagian daripada akidah. Jadi ia bukan sekadar perkara sosial, ya, tetapi ini termasuk perkara akidah. Maka oleh kerana itu, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, ditegah Allah Ta'ala secara terang dan jelas bahawa la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh kamu sebagai kekasih bagi kamu, sebagai teman rapat bagi kamu, sebagai orang spesial dengan kamu. Diharamkan. So ini bahagian daripada akidah, bukan sekadar bahagian daripada kehidupan sosial, tetapi sudah berkaitan dengan bahagian akidah, ya. Maka oleh kerana itu labudda an takuna qa'idah rasikhah, sepatutnya ada satu kaedah bagi kita. Apa dia? Anna aduwallahi huwa aduwukal awwal, bahawa musuh Allah Ta'ala sepatutnya itulah musuh yang paling utama bagi kita. Jadi antara bukti kita sayang dan cinta dengan Allah Ta'ala, kita juga memusuhi siapa sahaja yang dimusuhi Allah dan mencintai siapa sahaja yang dicintai Allah Ta'ala. Ya, saya ulang balik. Salah satu bukti kita ni betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala, kita memusuhi siapa sahaja yang dimusuhi Allah.
dan kita mencintai siapa sahaja yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian daripada tanda iman kita betul dengan Allah. Sebenarnya sama juga dengan kita dalam kehidupan kita, kan. Kita pun kalau kita betul-betul sayang, cinta dengan seseorang tu, maka kita akan sayang dan cinta kepada orang-orang yang dia sayang dan dia cinta. Sebaliknya, kalau kita dah tak sayang dengan dia, maka kita tak sayang pula dengan orang-orang yang dia sayang dan dia cinta. Begitulah kaedah yang perlu untuk ditanamkan. Jangan sampai ada orang mengatakan saya cinta dengan Allah, saya beriman dengan Allah, tetapi pada masa yang sama dia loyal, dia mencintai, dia berkawan rapat dengan musuh-musuh Allah Ta'ala. Maka ini sesuatu yang tidak tepat, ya. Baik, pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuh-musuh kamu sebagai awliya. Konteks ayat musuh Allah Ta'ala dekat sini siapa dia? Kalau kita merujuk kepada sebabun nuzul ayat ni, maka yang dimaksudkan musuh Allah Ta'ala dekat sini ialah orang-orang musyrik. Dan dahulu orang-orang musyrik ni, dia bermusuhan dengan orang-orang Islam. Bahkan antara puak yang paling keras memusuhi umat Islam, nombor 2 ialah orang musyrik. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Quran, latajidanna asyaddan nasi adawah. Kamu akan mendapati permusuhan yang paling keras kepada kamu, pertama daripada orang Yahudi, yang kedua daripada orang-orang musyrik, baru nanti yang ketiga itu baru daripada kalangan orang Nasrani, ya. Seorang musyrik ini antara musuh yang begitu dahsyat, dan apatah lagi pada masa dahulu mereka amat memusuhi Rasulullah. Tetapi kalau kita memperhatikan ayat ni, Allah Ta'ala mengatakan la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. Jangan kamu menjadikan musuhku dan musuh-musuh kamu awliya. So kalau kita melihat urutan ayat ni, Allah Ta'ala mendahulukan, menyatakan bahawa orang-orang musyrik itu sebagai musuh Allah berbanding musuh kamu, musuh kita orang-orang beriman. Kenapa demikian? Kerana permusuhan Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik itu jauh lebih dahsyat berbanding permusuhan kita, ya. Orang beriman bermusuhan dengan orang musyrik, apatah lagi konteksnya pada zaman dahulu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Allah nak memberitahu dekat sini bahawa permusuhan Allah Ta'ala dengan orang musyrik itu masih lebih dahsyat berbanding permusuhan orang-orang beriman kepada orang-orang musyrik. Sebab itu Allah Ta'ala lebih mendahulukan menyatakan aduwi wa aduwakum, musuhku dan musuh kamu, menunjukkan bahawa permusuhan Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik jauh lebih besar berbanding permusuhan orang beriman kepada orang musyrik. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah Ta'ala memusuhi orang-orang musyrik, mengalahkan permusuhan orang-orang beriman kepada orang-orang musyrik tadi? Alasannya haitsu abadu ghaira khaliqihim. Kerana orang-orang musyrik ni mereka menyembah selain Allah. Kerana mereka menyembah selain daripada pencipta mereka. Allah Ta'ala yang cipta mereka, Allah Ta'ala yang hidupkan mereka, Allah Ta'ala yang bagi segala-galanya kepada mereka, tetapi mereka tidak mahu menyembah Allah, atau mereka mensyirikkan Allah Ta'ala. Begitu juga wasyakaru ghaira raziqihim. Allah Ta'ala yang bagi rezeki kepada mereka, tetapi mereka bersyukur kepada selain Allah. Ya, zaman sekarang ni pun ada berlaku ni, ya. Masih ada di kawasan tertentu, masih di Nusantara ni, kalau mereka mendapatkan hasil pertanian, maka dia akan hantar pergi ke laut, ya, buat
macam-macam perayaan, ya, yang mana mereka mengatakan itu adalah bentuk syukur, tetapi bukan kepada Allah Ta'ala, kerana cara nak bersyukur kepada Allah Ta'ala bukan begitu cara dia. So sebenarnya itu bahagian daripada amalan yang masih ada kaitan dengan praktik kesyirikan yang berlaku pada zaman dahulu, ya. Jadi Allah Ta'ala sangat memusuhi orang-orang yang mensyirikkan Allah, kerana Allah Ta'ala yang cipta mereka, tetapi mereka menyembah selain daripada Allah. Kemudian Allah Ta'ala yang kurniakan rezeki kepada mereka, tetapi mereka bersyukur kepada selain Allah Ta'ala. Wa kadzabu rusula rabbihim wa adzauhum. Lebih daripada itu, orang-orang musyrik ni juga mereka mendustakan Rasul-Rasul Allah dan bahkan mereka menyakitinya. Sehingga kan orang-orang musyrik ni menjadi musuh Allah Ta'ala. Bahkan permusuhan Allah Ta'ala kepada orang-orang musyrik jauh lebih besar berbanding permusuhan orang beriman kepada orang-orang musyrik. Maka tidak menghairankan apabila Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran bahawa dosa orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala tidak diampunkan Allah. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampunkan dosa syirik, tetapi Allah Ta'ala masih lagi boleh ampunkan dosa selain daripada dosa syirik. Maka orang bertanya, kenapa Allah Ta'ala tidak mahu mengampunkan dosa syirik? Kerana dosa itu terlampau besar. Ya, kerana dosa itu terlampau besar. Yang mana orang-orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala ni, mereka telah pun menempatkan makhluk pada kedudukan Khaliq. Mereka telah menempatkan makhluk pada kedudukan Allah Ta'ala. Mereka mempertuhankan makhluk. Mereka tempatkan setara dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So ini adalah satu jenayah yang amat besar, sehingga kan Allah Ta'ala tidak akan beri sebarang ampunan kepada orang-orang musyrik. Baik, kita teruskan ayat Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala sebut, tulquna ilaihim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Dengan cara kamu sampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang mukmin dengan sebab hubungan baik dan kasih mesra yang ada di antara kamu dengan mereka, sedang mereka telah kufur ingkar terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu. Baik, dekat sini Allah Ta'ala menyatakan bagaimana antara bentuk mualah, keberpihakan Hatib bin Abi Balta'ah atau sesiapa sahaja yang menyerupai beliau, iaitulah tulquna ilaihim bil mawaddah, ya, kamu mengkhabarkan kepada mereka, kamu menyampaikan kepada mereka berita-berita rahsia orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala bil mawaddah, sebab ada hubungan baik antara kamu. Ya, sebab ada hubungan baik antara kamu, ada kasih mesra antara kamu. Jadi salah satu punca kenapa Allah Ta'ala melarang berkasih mesra dengan orang-orang musyrik ataupun dengan orang-orang yang kafir kepada Allah Ta'ala, kerana kalau sudah berkasih mesra dengan mereka, maka yang akan mengikutinya ialah sikap menolong. Ya, kalau sayang dengan orang kafir, kalau sentiasa bersama dengan mereka, menjadikan mereka sebagai kawan rapat, orang spesial, maka sudah tentu orang tersebut akan tolong dia. Logik dia begitu. Kerana kalau kita sayang dengan orang tertentu, kita rapat dengan dia, maka selalunya kita akan tolong. Jadi salah satu alasan kenapa Allah Ta'ala melarang jangan
La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kamu jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kamu sebagai awliya kamu, sebagai kawan rapat kamu, sebagai orang spesial dalam kalangan kamu, kerana sikap lain akan menyusul, iaitulah akan menolong mereka bil mawaddah, disebabkan ada rasa sayang dengan mereka. Maka dikatakan para ulama, fa innal mawaddata idha hasalat tabi'atha an-nasrah wal mualah. Ya, kalau sudah ada rasa kasih mesra, maka yang akan mengikutinya ialah menolong mereka, ya, loyal kepada mereka, berpihak kepada mereka, sehingga kan fakharajal abdu minal iman, sehingga kan seseorang boleh terkeluar daripada keimanan dia, wasara min jumlati ahlal kufran, dan dia boleh menjadi daripada kalangan wasara min jumlati ahli al-kufran, dan dia boleh menjadi termasuk golongan daripada orang-orang yang kafir, wanfasala an ahli al-iman, dan terpisah daripada golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, padahal mereka, kata Allah Taala, telah pun kafir, telah pun ingkar kepada kebenaran yang telah datang kepada kamu. Jadi ini menjelaskan kepada kita bahawa sebab utama Allah Ta'ala melarang mengikuti, menjadikan orang-orang kafir tadi sebagai awliya, kerana mereka telah pun kafir dengan apa yang dibawakan, ya, kamu oleh kepada mereka. Maksudnya Islam ni, Islam yang disampaikan kepada mereka, mereka telah pun ingkari, mereka telah kafir terhadap kebenaran tersebut. Sebagaimana mungkin kamu boleh menjadikan mereka sebagai awliya kamu, sebagai kawan rapat, orang spesial dalam kalangan kamu, ya. Jadi ayat ini juga menunjukkan kepada kita, ya, bahawa menyampaikan berita orang-orang beriman kepada orang kafir sahaja secara senyap, secara diam-diam, secara rahsia, telah pun diharamkan Allah. Lalu bagaimana kalau sampai ada orang yang beriman berpihak dengan mereka secara terang-terangan? So tentu ini jauh lebih besar jenayah dia, ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Selain mereka kufur terhadap kebenaran Islam yang sampai kepada kamu, mereka pula telah mengeluarkan Rasulullah dan juga mengeluarkan kamu dari tanah suci Mekah disebabkan kamu beriman kepada Allah Tuhan kamu. Ya, jadi Allah Ta'ala menjelaskan dekat sini, kenapa sangat tidak layak atau tak boleh orang-orang beriman dekat Madinah dahulu bermualah, berpihak, loyal kepada orang-orang musyrik itu. Alasannya tadi pertama, kerana mereka telah pun kufur ataupun mengingkari kebenaran Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, kerana jenayah yang mereka lakukan, iaitulah menghalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman daripada kota Mekah, hanya kerana mereka beriman kepada Allah Tuhan kamu. Ini alasan yang kedua. Bagaimana mungkin kamu boleh bekerjasama, berbuat baik, berkasih mesra dengan orang-orang yang telah pun menghalau Nabi dan orang-orang yang beriman daripada kota Mekah? Hatib bin Abi Balta'ah, dia hantar surat sana nak memberitahu kepada orang-orang musyrik bahawa Nabi hendak datang ke kota Mekah untuk menguasai kota Mekah. Padahal orang-orang yang duduk dekat kota Mekah pada ketika itu ialah orang-orang yang telah pun menghalau Nabi
mengusir Nabi, mengeluarkan Nabi dan orang-orang yang beriman daripada kota Mekah. Dan pada ayat ni Allah Ta'ala sebut bahawa Nabi dihalau daripada kota Mekah. Begitu juga dengan orang-orang yang beriman, bukan kerana mereka melakukan jenayah dekat sana, bukan kerana mereka membuat huru-hara dekat sana, tidak. Hanya kerana antu'minu billahi rabbikum, hanya kerana mereka beriman kepada Allah Ta'ala Tuhan kamu. Itu saja punca dia, bukan ada sebab yang lain. Maka oleh kerana itu, ni lebih kurang sama dengan kisah ashabul ukhdud, ya. Qutila ashabul ukhdud an-nari dhatil waqud idhum 'alayha qu'ud, ya, wa hum sampai seterusnya Allah Ta'ala sebut tentang ashabul ukhdud, ya. wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid, kata Allah. Bahawa dahulu ashabul ukhdud ada lebih kurang, kata para ulama, 20,000 orang. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah daripada kalangan Nasrani diseksa, dibakar. Apa punca? Hanya kerana mereka beriman kepada Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu. Mereka diseksa hanya kerana beriman kepada Allah. Sama juga dengan Nabi SAW dan orang-orang yang beriman yang hijrah daripada Makkah ke Madinah kerana sentiasa ditekan, dizalimi oleh orang-orang musyrik dekat kota Mekah. Apa yang mereka buat dekat sana? Adakah mereka melakukan jenayah? Tidak. Adakah mereka melakukan kerosakan dekat kota Mekah? Tidak. Mereka dihalau daripada sana hanya kerana beriman kepada Allah. So, bagaimana mungkin kamu boleh berbuat baik, bekerjasama, berkasih mesra dengan orang yang telah kafir terhadap Islam dan menghalau Rasul kamu dan juga orang-orang yang beriman yang lain daripada kota mereka, iaitulah kota Mekah. Jadi ini alasan yang Allah Ta'ala sampaikan, sehinggakan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala tidak boleh bermualah, ya, berpihak, berkasih mesra, menjadikan orang-orang musyrik sebagai aulia mereka, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'a mardati, kata Allah Ta'ala, janganlah kamu berbuat demikian jika betul kamu keluar untuk berjihad pada jalanku dan untuk mencari keridhaanku. Jadi dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan, ya, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Maksud ayat ni ialah in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Kalaulah betul kamu keluar untuk jihad di jalanku dan untuk mencari keridhaanku, fala tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya. Maka janganlah kamu, wahai orang-orang yang beriman, menjadikan musuhku dan musuh-musuh kamu sebagai awliya, sebagai kekasih, kawan rapat. Jadi dekat sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencabar orang-orang yang beriman. Kalaulah betul-betul kamu keluar meninggalkan kota Mekah kerana untuk jihad di jalanku dan untuk mencari ridhaku, kata Allah, maka jangan kamu jadikan musuhku dan musuh-musuh kamu daripada kalangan orang musyrik tadi sebagai aulia, kekasih, kawan rapat kepada kamu, yang berkasih mesra dengan mereka. Maknanya, kalau ada orang dia loyal dengan orang kafir, dia berpihak dengan musuh-musuh Allah Ta'ala, lalu dia mendakwa, aku juga berjihad di jalan Allah dan mencari redha Allah, maka sesungguhnya pengakuan itu ialah pengakuan palsu. Kerana sebenarnya niat dia bukan kerana Allah,
dan bukan juga kerana nak mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ni kata para ulama menunjukkan kepada kita pentingnya an-niyatu qabla al-amal, ya. An-niyatu qabla al-amali wajibah. Berniat sebelum melakukan apa sahaja amal perbuatan, hukumnya ialah wajib. Maka kita perlu untuk sentiasa berniat dengan niat yang baik. Bahkan kita perlu untuk sentiasa memperbaharui niat kita supaya tetap niat kita itu semata-mata kerana Allah dan hendak mencari redha Allah Ta'ala. Ya, maka jaddid niyah daiman, sentiasa perbaharui iman. Qabla kulli amal, setiap kali sebelum kita melakukan satu amalan, buat niat yang baik. Wa fi wastil amal, di tengah-tengah kita melakukan amal ibadat, perbaharui niat kita. Wa qabla nihayatil amal, dan sebelum kita selesai melakukan satu amalan juga perbaiki niat kita. Di awal kita dah niat dah ni, di tengah tu kadang-kadang boleh hampir rosak, maka perbaharui lagi. Ni semata-mata kerana Allah. Nak selesai kita buat amal ni, ada lagi kadang-kadang godaan yang menyebabkan kita kadang-kadang hilang keikhlasan. Maka pada ketika itu perbaharui lagi niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, in kuntum kharajtum jihadan fi sabili wabtigha'a mardati. Kalaulah betul kamu keluar kerana untuk jihad di jalanku dan mencari redaku, maka jangan jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kamu itu sebagai awliya, orang yang rapat dengan kamu, kekasih-kekasih kamu, yang mana kamu sharing dengan mereka, tolong-menolong dengan mereka. Ayat ni menunjukkan bahawa pertama, kalau niat seseorang tu betul kerana Allah dan mencari redha Allah, maka dia tidak akan bekerjasama dengan musuh-musuh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat ini mengisyaratkan kepada kita betapa penting kita untuk menjaga niat sebelum beramal, di tengah-tengah kita beramal, maupun pada penghujung setiap daripada amalan kita. Pastikan bahawa amalan yang dilakukan itu semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai sebelum kita beramal kerana Allah, tapi semasa beramal hilang kerana Allah Taala. Maka perbaharui semasa kita beramal. Atau bahkan di penghujung amal, pastikan lagi, ni kita nak selesai dah buat amal ni, pastikan lagi bahawa memang amal ni kita buat semata-mata kerana Allah Taala. Dan macam yang saya sebut tadi, salah satu tanda bahawa seseorang betul-betul melakukan satu amalan tu kerana Allah, dia tidak berpihak kepada musuh Allah, dia tidak bekerjasama dengan musuh Allah, ya, dia tidak menolong musuh Allah, dia tidak akan menyampaikan rahsia orang-orang beriman kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, seterusnya Allah Taala berfirman, tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Kata Allah Ta'ala, tidak ada sebarang faedahnya kamu mengadakan hubungan kasih mesra dengan mereka secara rahsia. Tak ada. Sedang aku amat mengetahui akan apa yang kamu rahsiakan dan akan apa yang kamu zahirkan. So pada ayat ni Allah Ta'ala menyatakan tak ada faedah kamu mengadakan hubungan rahsia dengan mereka, walaupun kamu lakukan itu secara senyap, ya, tak ada faedah. Kenapa? Wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma azhartum. Kerana aku mengetahui, kata Allah, apa sahaja yang kamu sembunyikan dan apa sahaja yang kamu zahirkan. So tidak ada faedah kalau kamu ada rahsia dengan mereka, bekerjasama secara senyap dengan mereka, menolong orang-orang musyrik ataupun musuh-musuh Allah Ta'ala secara senyap. Tak ada faedah. Kenapa? Kerana ada Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Dan Masya Allah, Hatib bin Abi Balta'ah, dia dah berusaha betul nak sembunyikan surat yang dia hantar ke Mekah tu. Maka dia serah kepada seorang wanita musyrikah. Tak ada siapa yang tahu. Wanita musyrikah ni pula simpan dalam rambut dia. Bukan dalam poket, dalam rambut dia simpan.
Tetapi ada Allah Ta'ala, wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Ada Allah Ta'ala yang maha mengetahui segala apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu zahirkan. Semua Allah Ta'ala tahu. Maka Allah beritahu kepada malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril bagi tahu kepada Nabi, dan Nabi panggil sahabat Ali, Zubair, Miqdad. Kata Nabi, wahai Ali, wahai Miqdad, wahai Zubair, pergilah kamu kepada satu tempat yang bernama Raudatul Khah. Di sana ada seorang wanita musafir, minta surat daripada dia. Sahabat yakin, terus pergi, memang betul-betul berjumpa dengan wanita tersebut, dan mereka minta surat tu. Pertama dia tak bagi, tapi terus mereka minta kerana dah percaya dengan apa yang Nabi sebut. Akhirnya wanita itu ambil surat tu daripada rambut dia. Maka ini menjadi satu peringatan bagi kita bahawa tak ada rahsia. Tak ada rahsia bagi Allah. Apa yang kita kata rahsia, itu tidak rahsia bagi Allah. Kerana semua dapat diketahui oleh Allah Ta'ala. Ya. Mungkin kita boleh sembunyikan daripada orang, tetapi kita tak boleh sembunyikan kepada Allah. Dan ketahuilah, kita tutup rapat macam mana pun keburukan itu, kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk membongkarnya, maka Allah Ta'ala boleh sahaja membongkarkan keburukan tersebut. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya, hatta apa yang kita sembunyikan. Tak ada beza bagi Allah Ta'ala apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita zahirkan. Ya? Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut pada hujung ayat ni, وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Dan ingatlah, sesiapa di antara kamu yang melakukan perkara demikian. Perkara demikian apa? Berpihak kepada orang kafir, berpihak kepada musuh-musuh Allah, menolong mereka, menyampaikan rahsia orang-orang beriman kepada mereka. Maka sesiapa yang melakukan itu, faqad dhalla, sungguh ia telah sesat, sawa as-sabil, dari jalan yang betul. Maka siapa sahaja yang melakukan itu, maka sungguh dia telah pun sesat daripada jalan yang betul. Artinya dia tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu cara supaya kita sentiasa mendapat hidayat, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan bekerjasama dengan musuh-musuh Allah. Jangan sampaikan rahsia orang-orang beriman kepada musuh-musuh Allah. Jangan menjadi sekutu kepada mereka. Maka insya-Allah Allah Ta'ala akan kurniakan kepada kita hidayah, sehingga akan kita sentiasa berada pada jalan yang lurus. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya ingat setakat itu sahaja kuliah kita pada hari ini. Ayat yang pertama, surah Al-Mumtahanah. Moga-moga kita dapat mengambil pengajaran demi pengajaran daripada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni, untuk kita jadikan sebagai panduan hidup kita insya-Allah. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.